Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bertemu kita lagi dalam kelas Sains tingkatan 1 dengan tajuk 4.5 faktor yang mempengaruhi perkembangan fetus dan bayi. Dalam bab ini kita akan belajar 4 perkara, iaitu yang pertama, menghubung kaitkan kepentingan mengambil makanan yang berkhasiat kepada ibu dan fetus semasa kehamilan. Makanan yang berkhasiat kepada ibu dan fetus semasa kehamilan. Kita jaga ibu, kita jaga fetus pun kena jaga. Perkara kedua, mewajarkan kepentingan mengelak daripada mengambil bahan yang boleh memudaratkan fetus. Mengelak daripada mengambil bahan boleh memudaratkan fetus. So kita mesti elakkan perkara-perkara yang boleh memudaratkan fetus atau membahayakan fetus. Yang ketiga, mewajarkan kebaikan penyusuan ibu, susu ibu kepada perkembangan bayi berbanding susu formula. Apa dia susu formula? Susu yang dalam tin tu atau dalam kotak yang susu tepung susu tepung dan susu ibu. Susu ibu ni yang original so lebih baik khasiat dia lebih tinggi berbanding susu formula. Yang keempat, menyedari bahawa makhluk yang bernyawa mempunyai hak untuk hidup walaupun dalam kandungan. Okey, mari kita belajar yang seterusnya. Faktor yang mempengaruhi perkembangan fetus dan bayi. Yang pertama, wanita hamil perlu mengambil makanan yang berkhasiat dan seimbang. Berkhasiat dan seimbang serta menjaga kesihatannya dengan baik untuk melahirkan bayi yang sihat. Keperluan kalori wanita hamil adalah lebih tinggi. Apa maksud kalori? Kalori, bukan car dan lori dia. Kalori itu lori dan kereta kan. Kalori ini adalah nilai tenaga yang terkandung di dalam makanan. So wanita yang hamil perlu mengambil makanan yang mempunyai tenaga yang cukup ketika kehamilan. Okey, inilah beberapa zat makanan yang perlu diambil oleh wanita yang sedang hamil dalam masa 1 hari atau setiap hari. Yang pertama, mesti ambil karbohidrat. Karbohidrat ni senang saja dalam biji-biji rin seperti nasi, gandum ni biasanya dah jadi tepung lah seperti roti. Dia perlukan sebanyak 11,952 kilojoule. Kilojoule ni lah nilai kalori kilojoule. kj kilojoule. Wanita biasa dia hamil hanya 9,490 lebih sikit lah daripada wanita biasa. Protein Protein ini terdapat dalam biasa dalam daging dalam daging seperti ikan dan daging telur. Dia perlukan 85 gram sehari. Wanita tidak hamil hanyalah lebih kurang 39 gram. Itu 2 kali ganda lah 2 kali ganda lebih sikit. Kemudian kalsium. Kalsium ni untuk tulang dan gigi Wanita hamil memerlukan 1000 hingga 1500 miligram. Manakala wanita normal tidak hamil hanya 400 hingga 500 miligram, bermakna 2 hingga 3 kali ganda keperluan kalsiumnya berbanding
wanita tidak hamil. Contohnya vitamin A, vitamin lah vitamin A, wanita hamil perlukan 900 mikrogram, manakala tidak hamil hanya 750 mikrogram, lebih sikit saja. Contohnya ferrum. Ferrum ni adalah zat besi, wanita hamil perlukan 15 mg, manakala wanita tidak hamil hanya memerlukan 10 mg. Dan akhir sekali adalah vitamin C. Wanita hamil memerlukan 50 mg, manakala wanita tidak hamil 30 mg. Vitamin C dapat banyak dalam buah-buahan. So gambar ini awak boleh cek dalam buku teks sains ada. Awak boleh rujuk sana nanti. Seterusnya, gizi wanita hamil. Apa maksud gizi? Gizi bukan gigi. Gizi maksud zat-zat makanan dalam makanan. Gizi wanita hamil perlu seimbang dan mengandungi lebih banyak karbohidrat, lemak, protein, asid folik, vitamin C, kalsium, fosforus, ferrum dan juga serat. Setiap kelas makanan ini memainkan peranan yang penting bagi kesihatan ibu dan bayi. Okey, yang pertama adalah serat. Serat ni adalah fiber dalam bahasa Inggeris dia, fiber. Terdapat dalam banyak terdapat dalam bijirin, sayur-sayuran dan buah-buahan. Fungsinya untuk mencegah wanita hamil daripada mengalami masalah sembelit. Sembelit ni apa? Susah nak buang air besar. Nanti duduk lama-lama kat tandas tu. Bahaya wanita hamil lama-lama di tandas. Bukan ini yang keluar, bayi yang keluar nanti. So banyak makan buah-buahan Bukan wanita hamil saja kita yang biasa-biasa ni pun kena banyak makan buah-buahan. Seterusnya ferrum. Saya cakap zat besi tadi banyak dalam hati, daging merah dan juga ikan Hati, daging merah dan ikan. Fungsinya pembentukan hemoglobin. Hemoglobin ni adalah sel warna merah dalam sel darah merah ni ni. Ni sel darah merah. Yang berwarna merah ini adalah hemoglobin. Hemoglobin ni berfungsi untuk membawa oksigen sebab dia akan menyerap oksigen dalam darah dan hantar ke seluruh anggota badan untuk digunakan. Seterusnya karbohidrat dan lemak. Contohnya nasi, roti, mentega dan juga keju ini banyaklah karbohidrat dan juga lemak. Membekalkan tenaga Ini adalah tenaga yang kita cakap kilojoule tadi kalori tadi. Ini untuk kalori. Terusnya vitamin C yang saya cakap tadi dapat banyak dalam buah-buahan. Terutamanya buah citrus ni. Citrus ni adalah buah-buahan yang masam seperti buah limau, orange, lemon limau kasturi. Dalam jambu batu pun banyak vitamin C, dalam kobis dan juga tomato. Fungsi dia untuk menyihatkan kulit fetus untuk menyihatkan kulit fetus dan wanita hamil serta mencegah wanita hamil daripada penyakit gusi berdarah. Wanita hamil lah sebab dia ada gigi kan. Fetus tak ada gigi. Seterusnya asid folik banyak terdapat dalam brokoli, bayam dan kacang tanah. Biasa asid folik ni doktor kadang ibu mengandung dia bagi pil asid folik sekali pada ibu-ibu yang mengandung, yang hamil ni untuk makan setiap hari.
Fungsi dia adalah untuk sistem saraf supaya otak bayi ini dapat fungsi dengan baik tak dia sampailah di dalam tulang belakang dia ni saraf dan juga ke seluruh badan paling banyak saraf adalah di otak. Seterusnya protein di dalam ayam, daging, ikan, susu dan keju. Fungsi dia penting untuk pertumbuhan sel-sel untuk pertumbuhan maknanya untuk membesarlah kalau tak ada protein nak bina dengan apa sebab daging-daging kita semua dibina dengan protein. Seterusnya kalsium dan fosforus dalam ikan bilis, keju dan susu. Ikan bilis sebab dalam ikan bilis kan biasa kita makan dengan tulang-tulang sekali kan, sebab tu banyak kalsium dan fosforus. Fungsi dia untuk pembentukan tulang fetus yang sihat dan memelihara tulang tergigi wanita yang hamil. Kalau wanita hamil kurang makan kalsium, maka itulah ramai yang macam wanita hamil yang mendapat penyakit reput gigi gigi dia patah secara tiba-tiba sebab gigi dia tak kuat. Masa mengandung biasanya semasa pembentukan fetus dan bayi ini dia akan menyerap kalsium dan fosforus daripada ibu So untuk mengelakkan sebarang kesusahan atau penyakit di kemudian hari pada ibu hamil, eloklah dia ambil kalsium dan fosforus lebih sedikit daripada biasa. Okey, wanita hamil juga tidak harus merokok, mengambil alkohol, minum arak dan mengambil dadah, isap dadah tak boleh. 3 benda ni pantang, rokok, alkohol dan dadah. Nampak kena happy je selalu Apakah kesan rokok kepada fetus? Bayi yang dilahirkan berkemungkinan bersaiz kecil. Risiko kematian bayi semasa kelahiran mungkin tinggi. Bayi yang dilahirkan berkemungkinan terencat akal dan cacat fizikal. Bayi berkemungkinan dilahirkan pramatang. Banyak risiko untuk ibu-ibu yang mengandung ni. Kalau seorang yang perokok haruslah berhenti merokok sekejap selama 9 bulan. Okay. Akhir sekali keguguran fetus mungkin berlaku. Inilah yang saya kata tadi dalam perkara ketiga tadi hak untuk hidup pada benda-benda yang bernyawa walaupun masih dalam kandungan Bayi juga perlu ada hak untuk terus hidup. Seterusnya minuman beralkohol atau minum arak ni, risiko dia bayi berkemungkinan mengidap sindrom alkohol fetus. Fetus berkemungkinan terencat, cacat otak ataupun mungkin bantut dan sebagainya. Terencat apa tak tahu ni. Fungsi otak, sistem saraf dan jantung berkemungkinan musnah. Terencat otak tu Fungsi otak, sistem saraf dan jantung berkemungkinan musnah. Kesian dia kalau dia lahir kat dunia. Kena. Ciri-ciri yang mengalami masalah sindrom alkohol fetus. Pertama, kepala dia kecil, kat atas ni. Kepala dia kecil. Lipatan di sudut bahagian tengah mata kat sini ada macam lipatan. Pertengahan wajah yang datar, biasa orang normal pipi dia kembung sikit kan, tapi tak ada, dia flat, datar saja. Filtrum yang halus dan menghilang. Garis tengah yang antara tengah-tengah bibir ni, bawah hidung ni kan ada garisan. Dia macam tak ada garisan atau sikit je.
Rahang yang kecil, pendek je dagu dia. Setelah hidung yang rendah, batang hidung ni penyek, tak ada, macam tak ada batang hidung. Pembukaan mata yang kecil, sepet lah tu, matanya sepet. Hidung yang pendek ni, patutnya dia ada, kalau kita tengok hidung kita, dia macam ada macam-macam kat depan tu. Tapi dia penyek, hidung penyek. Bibir atas yang nipis. Bibir atas dia nipis. So dah kurang seksi lah kan. Okay. Faham Dilahirkan dengan barat badan yang kecil, ukuran kepala bersaiz kecil, terencat akal, rupa paras yang cacat, dadah. Fetus berkemungkinan cacat. Kesian dia. Okey, seterusnya kepentingan susu ibu. Penting ke? Penting Pertama, bayi yang baru dilahirkan tidak mempunyai gigi dan tidak dapat makan makanan pejal. Biasalah, minum susu ibu saja. Minum dia bukan makan, minum saja. Bayi hanya bergantung pada susu sebagai sumber nutrien mereka. Pada peringkat awal kelahiran, susu ibu banyak mengandungi kolostrum ataupun antibodi semula jadi diturunkan daripada susu ibu kepada bayi tersebut. Susu tepung tak ada. Susu tepung tak ada kolostrum. Susu ibu merupakan makanan terbaik bagi bayi yang baru lahir kerana susu ibu lebih berkhasiat berbanding susu formula. Apa yang berkhasiatnya? Susu ibu mengandungi segala keperluan makanan bayi. Semua cukup, ada protein, karbohidrat, lemak, fiber dan sebagainya. Vitamin dan zat galian yang lain banyak dalam susu ibu. Susu ibu mempunyai antibodi yang saya cakap tadi, antibodi yang dapat melindungi bayi daripada setengah penyakit. Hubungan dengan ibu dan bayi menjadi erat dan penting untuk emosi bayi sebab dia peluk anak tu, baby tu dipeluk. So emosi bayi itu lebih stabil. Penghandaman bayi lebih baik dengan meminum susu ibu berbanding susu formula. Tak adalah bayi itu kembung perut atau sakit perut. Dan yang seterusnya, wanita hamil perlu menjaga kesihatannya dengan baik kerana setiap makhluk yang bernyawa mempunyai hak untuk hidup. Hak untuk hidup walaupun masih dalam kandungan. Oleh itu, seorang ibu haruslah memastikan bayi yang berada dalam kandungan mendapat nutrien yang mencukupi dan mengelakkan diri daripada mengambil bahan-bahan yang boleh memudaratkan kesihatan ibu dan bayi. So ini yang dinamakan tanggungjawab seorang ibu. Tanggungjawab seorang ibu hendaklah memastikan kandungan baby dalam perut dia, kandungan bayi dalam perut dia sentiasa sihat, mendapat cukup zat makanan dan mengelakkan daripada mengambil bahan-bahan yang boleh memudaratkan kesihatan bayi di dalam perut ini. Faham Okey. Saya rasa itu sajalah. Sekian saja perjalanan kita hari ini, sehingga kita bertemu lagi di lain masa. Bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.